Di bawah pembaikan kerosakan terdapat dua subtopik iaitu fotoreaktivasi dan juga penyingkiran kumpulan metil. Fotoreaktivasi enzimatik dipercayai merupakan mekanisme pembaikan DNA pertama yang ditemui. Aziz Sancar telah memenangi hadiah Nobel dalam kimia pada tahun 2015 kerana telah berjaya mengklon gen fotolase dan menemukan bahawa fotolase mempunyai warna biru. Ini bermakna fotolase boleh menyerap cahaya sekaligus membaik pulih DNA. Manakala bagi penyingkiran kumpulan metil, pada tahun 1985, Yarosh telah meringkaskan karya-karya orang terdahulu yang telah menetapkan bahawa 6-O-metilguanin merupakan asas alkilasi dalam DNA yang paling mutagenik dan karsinogenik. Kerosakan DNA disebabkan oleh 6-O-metilguanin boleh dibaikkan oleh O6-metilguanin methyltransferase dengan mengembalikan 6-O-metilguanin kepada guanin dan mencegah salah padan ketika replikasi dan transkripsi DNA. Pada tahun 1974, Regan dan Sedlow telah mengenal pasti dua bentuk pembaik pulihan eksisi pada sel manusia. Pada tahun 1978, Siebert telah menyusun semula aktiviti endonukleus UVR-ABC dari ekstrak sel E. coli yang telah ditulinkan sebahagiannya. Pada tahun 1983 pula, Sancar dan Rapp dan juga Young dan Grossman telah berjaya mencirikan aktiviti penurunan protein UVR-ABC. Pada tahun 1984, Boltzmann dan rakan sekerjanya telah mengelonkan jin NER manusia yang pertama iaitu ERCC1. Pada tahun 1985, Sancar dan Grossman telah menyusun semula NER E. coli dengan 6 protein yang telah ditulinkan. Akhir sekali, pada tahun 1995, Sancar dan Wood telah berjaya menggabungkan semula NER mamalia dengan protein yang telah ditulinkan. Seterusnya adalah penemuan mekanisme pembaik pilihan eksisi base. Thomas Linda menerima hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 2015 untuk penemuan mekanisme tersebut. Beliau mempercayai bahawa mekanisme dan enzim pembaik pilihan DNA yang tertentu adalah hadir bagi mengatasi kerosakan DNA endogenous yang berlaku dalam genom manusia. Enzim-enzim yang terlibat dalam mekanisme pembaik pilihan eksisi base telah ditemui dan antaranya termasuklah DNA glycosylase yang berfungsi mengecam kerosakan base dan menyingkirkan base melalui pemotongan ikatan base deoxyribose pada tulang belakang. AP-endonuclease pula berfungsi memotong DNA berbenang ganda 2 pada residu deoxyribose fosfat dan DNA baru digantikan pada tapak terpotong oleh DNA polymerase 1. Pada akhir tapak jalan tersebut, DNA ligase berfungsi menutup ruang kosong. Paul Modrich merupakan pemenang hadiah Nobel dengan sumbangan beliau dalam penyelidikan pembaik pulihan salah pasangan DNA. Pembaik pulihan salah pasangan DNA prokaryot bermula dengan penemuan MERT-S, MERT-L dan MERT-H. MERT-S dan MERT-L berperanan mengesan dan ikat pada salah pasangan manakala MERT-H diikat pada G metal ATC. Seterusnya, kompleks MERT-S MERT-L bergerak hingga berjumpa MERT-H yang memotong berbenang DNA. Pengikiran nukleotida salah pasang dan akhirnya terkosongan diisi oleh DNA polymerase dan DNA ligase. Bagi eukariot, pengesanan lesi oleh MSH2, MSH6 diikuti pengangkutan MH1 dan PMS2. DNA helicase dan exonukleus untuk mengikirkan lesi akhirnya kekosongan diisi oleh DNA polymerase dan DNA ligase. Pembaik pulih rekombinasi Bill Arguhen iaitu penyelidik di Tokyo Institute of Technology, Japan menyelidik kepentingan membaiki pemutusan berbenang ganda 2 DNA. Penyelidik ini menggunakan sel ragi untuk mengkaji protein RAD51 dan juga protein helper dan membuktikan kedua-dua model tersebut diperlukan oleh protein RAD51 supaya pembaik pulihan rekombinasi homologous berlaku dengan lebih efektif. Mekanisme ini membaiki pemutusan berbenang ganda 2 dan membaiki ruang berbenang tunggal DNA yang rosak. Ruang dibaiki berdasarkan maklumat dari kromosom homologous menggunakan rekombinasi DNA. Tapak yang rosak boleh dibaiki oleh pembaik pulih eksisi. Pada pertengahan tahun 1960, rakan sekerja Aziz Sancar menyelidik sistem membaiki kerosakan yang disebabkan UV dengan menggunakan 3 strain bakteria yang membawa kepada 3 mutasi genetik yang berbeza. Ruang ditutupi dengan salinan yang betul oleh DNA polymerase. Aziz Sancar dalam kajian lepas dapat mengenal pasti dan juga mencirikan kod enzim dengan jin UVR-ABC. Penemuan mekanisme pembaik pulihan cenderung kesilapan bermula pada tahun 1953. Jim Weiger mendapati bahawa kerosakan pada DNA masih wujud selepas pembaik pulihan berlaku ke atas DNA yang dirosakkan oleh sinaran UV. Pada tahun 1967, Evelyn Wikin mendapati bahawa mekanisme tersebut adalah disebabkan oleh pengaktifan jin yang sensitif terhadap kehadiran kerosakan
dalam DNA. Satu protein bersaiz 40 kilodalton yang mempunyai aktiviti proteolitik terlibat dalam mekanisme tersebut. Selepas itu, pada tahun 1974, Miroslav Rodman mencatatkan hipotesis pembaik pulihan SOS. Hipotesis ini menerangkan bahawa cabang replikasi akan terhenti di lesi. Fungsi penyuntingan DNA polimerase 3 akan dirancang dan DNA terus disintesis oleh polimerase dengan memasuki base secara rawa. Akhirnya, protein S yang dinyatakan oleh Wilkin juga dibuktikan merupakan protein RAG A. Terima kasih.